Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Teacher Yuhaida dari SMK Taman Desa. Kali ini teacher membawa satu lagi video menarik. Okey, tajuk teacher pada kali ini ialah keseimbangan pasaran, iaitu satu topik di dalam tingkatan 4. Jom kita saksikan. Okey, kita akan buat bab 2 tingkatan 4. Jika anda nak merujuk buku teks, maka anda boleh buka muka surat 77 hingga 81 buku teks tingkatan 4 ya. Dan standard pembelajaran kita hari ini ialah 2.1.11 menerangkan konsep keseimbangan pasaran, 2.1.12 melukis rajah keseimbangan pasaran berdasarkan jadual permintaan dan penawaran pasaran, dan 2.1.13 menerangkan kesan lebihan permintaan atau lebihan penawaran ke atas harga dan kuantiti berdasarkan jadual dan rajah. Apakah definisi pasaran? Pasaran ialah suatu tempat atau situasi yang membolehkan penjual dan pembeli berinteraksi secara langsung atau tidak langsung untuk menjalankan urus niaga pada suatu tingkat harga tertentu dalam tempoh yang tertentu. Apakah yang dimaksudkan dengan penjual dan pembeli berinteraksi secara langsung? Maksud penjual dan pembeli berinteraksi secara langsung ialah apabila mereka berurus niaga, berjual dan membeli di dalam tempat yang sama. Apakah pula yang dimaksudkan dengan penjual dan pembeli berinteraksi secara tidak langsung? Pembeli dan penjual berinteraksi tidak langsung, contohnya apabila David memesan barang dari Singapura secara atas talian, manakala Clara pula menerima tempahan daripada David di Kuala Lumpur juga secara atas talian. Apakah maksud keseimbangan pasaran? Pertama, kuantiti diminta sama dengan kuantiti ditawar. Kedua ialah apabila kelok permintaan bersilang dengan kelok penawaran, maka keseimbangan pasaran dicapai pada titik E. Apakah pula maksud ketidakseimbangan pasaran? Ketidakseimbangan pasaran terdiri daripada dua jenis, iaitu lebihan permintaan dan lebihan penawaran. Lebihan permintaan bermaksud kuantiti diminta melebihi kuantiti ditawar dalam pasaran pada suatu tingkat harga tertentu, manakala lebihan penawaran pula ialah kuantiti ditawar melebihi kuantiti diminta dalam pasaran pada suatu tingkat harga tertentu. Lebihan penawaran hanya akan berlaku di atas titik E, iaitu titik keseimbangan, manakala lebihan permintaan pula berlaku di bawah titik E. Okey, baik. Seterusnya kita tengok contoh-contoh soalan supaya anda lebih faham. Okey, yang pertama, dengan menggunakan jadual permintaan dan penawaran pasaran seluar sukan di bawah, lukis kelok keseimbangan pasaran. Okey, ini diberikan jadual. Okey, harga, 3 tingkat harga, kuantiti permintaan dalam ribu helai, okey, dan kuantiti penawaran dalam ribu helai. Okey, so apabila keluar perkataan lukis, anda kena guna kertas graf dengan skala yang betul. Tengok soalan ni guna perkataan lukis. Tapi sekiranya dia keluar perkataan lakar, maka kita boleh melukis atas test pad saja. Okey, tapi bila keluar perkataan lukis, maka kita perlu gunakan kertas graf dengan skala yang betul. Seterusnya, okey, bila anda lukis graf, pastikan paksi X anda dan paksi Y, paksi harga RM, paksi X iaitu kuantiti. Kat sini teacher tulis 1000 unit sebab di sini dia soalannya adalah 1000 unit. So anda kena tulis 1000 unit, jangan tulis unit saja. Okey, ini 1000 helai kan? So 1000 helai.
Okey, dan pastikan skala anda adalah sekata. Macam ni dia melompat 10, 10, 10. So pastikan semua 10. Jangan tiba-tiba melompat sini 30 ke, kan, sebab soalan mula dengan 30. Tak boleh. Kena sekata. Okey. Yang ni melompat 2, 2, 2. 2 sahaja. Okey, so skala ni dah cantik dah. So jom kita start melukis. Okey, baik. Mula-mula kita lukis dulu keluk permintaan. Jadi teacher dah keluarkan ni. Okey, yang ni teacher fokuskan kat sini supaya kita lebih terfokus bila kita melukis. Okey, yang pertama ialah harga RM10, kuantiti 10,000 helai. Kat mana tu 10, 10? Okey, di sana 10, 10. RM10, 10,000 helai. Okey, next is 36, 52. Bila anda dah plot 33 tu, of course lah, maka anda perlu melukis. Dan ini belum habis lagi. Ramai murid terlupa buat. Ramai calon terlupa buat seterusnya, iaitu anda kena label. Okey, so anda kena label DP. Teacher, kenapa DP? Sebab ini adalah keluk permintaan pasaran. So kena ada P, pasaran. Okey. Alright, tu jangan lupa ya. Next, kita nak lukis pula keluk penawaran. So teacher keluarkan kat situ supaya anda nampak lebih jelas. Tengah exam tak perlulah, tapi bila tengah exam anda cantumkan ni dengan yang ni. Yang ni teacher mudahkan, teacher dah cantumkan supaya anda nampak jelas. Okey, so 10, 1 di mana tu? 10, 1 kan, 1 tengah-tengah ni. Yang kedua ialah 36, 36. Yang ni titik ni sama kan? Sama titiknya 36. Dan yang ketiga ialah 50, 11. Ni 50, 11 ni tengah-tengah ni. Alright. So seperti biasa jangan lupa menyambung garisan ni. Kemudian jangan lupa plot, iaitu SP. Jangan lupa P sebab ini adalah keluk penawaran pasaran. Dan jangan lupa satu lagi benda. Apa dia? Ya, jangan lupa titik E, titik keseimbangan pasaran. Alright, next. Okey, kita nak tengok pula. Okey, anda jangan lupa plot tu. Apa tu? Itu ialah kuantiti keseimbangan. Dan partner dia ialah yang ni. Apa tu? Itu ialah harga keseimbangan. So jangan lupa plot juga dua tu. Okey. Next. Okey, jadi teacher nak terangkan permarkahan ya. Gambar rajah kita tadi dah selesai. Paksi harga mestilah tepat, ada label RM dan titik origin. Paksi kuantiti mestilah juga skala tepat, ada label unit dan ada titik origin. Keluk DP dia ada plot koordinat yang betul, ada label macam teacher sebut tadi. Keluk SP ada plot koordinat yang betul, ada label dan ada titik keseimbangan pasaran tepat semua ni, maka anda akan dapat maksimum 5 markah. Okey. Seterusnya kita tengok soalan bahagian 1 pula. Soalan sini, jelaskan keadaan pasaran pada harga RM50 dan RM60. Ni RM50 dan RM60. So kita tengok yang pertama, macam mana kita nak jawab keadaan pasaran pada harga RM50. Okey, soalan ni maksimum 2 markah. So macam mana kita nak terangkan? Okey, kita guna keyword ini kita guna perkataan kuantiti diminta berapa, kuantiti ditawar berapa, so berlaku apa, bersilang kat mana, pada tingkat harga berapa. Okey, so contoh jawapan yang tepat ialah alright, pada tingkat harga RM50, ni RM50. Okey, kuantiti beg sekolah diminta sama dengan kuantiti ditawar. Jangan berhenti kat situ. Berapa sama tu? Iaitu 50 unit. Okey, permintaan 50 unit, penawaran pun 50 unit. So berlaku keseimbangan pasaran. Kedua ni berlaku keseimbangan pasaran. Keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran pada titik E. Dan tingkat harga tidak berubah. Okey, ada 4 possible jawapan, tapi maksimum markahnya adalah 2. Anda boleh bagi mana-mana 2. Selalunya yang calon akan memberi yang pertama dengan yang kedua ini. Okey, next kita tengok pula bahagian B ya. Ni patutnya B ya. Okey, RM60. Okey, dan 3 markah. Dia sebab complicated sikit cerita dia, markah dia tinggi sikit. Kan, sebab dia tak seimbang.
Okey, so macam mana nak jawab? Seperti biasa anda gunakan semua keyword ni. Kuantiti diminta berapa? Kuantiti ditawar berapa? Apa berlaku? Berapa banyak tu? Pada tingkat harga berapa tu semua kena mention ya. So macam mana nak jawab? Okey, macam ni. Pada tingkat harga RM60, kuantiti beg sekolah yang ditawar ialah 80. Okey, kita tengok keluk penawaran. Ni RM60 keluk penawaran berapa? 80. Okey, kuantiti ditawar ialah 80, manakala kuantiti diminta ialah 25 unit. Ni kuantiti diminta. Okey, berapa tu? 25 unit. Okey. So wujud apa? Wujud lebihan penawaran. Berapa banyak? Sebanyak 55 unit. Macam mana kira? 80 tolak 25, iaitu penawaran tolak permintaan. So kita ada lebihan 55 unit lebihan penawaran ya. So apa yang berlaku? Tingkat harga cenderung turun. Okey, sini ada 4. Okey, so maksimum markah 3. Anda boleh keluarkan mana-mana 3, keluarkan 4 pun tak apa. Kalau ada salah satu, ada backup satu lagi. Alright. Okey, so okey, soalan seterusnya. Raja di bawah menunjukkan pasaran buah limau. Apakah kesannya jika harga naik daripada RM2 kepada RM3? Okey, RM2 ni naik ke RM3. Apakah kesannya? Yang pertama, kita tengok keseimbangan pasaran berlaku. Ya, benar. Sebab sekarang bila naik kepada RM3, dia mencecah kepada E, titik keseimbangan. So, nombor 1, keseimbangan pasaran berlaku. Itu adalah betul. Okey, yang kedua, jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran, kan? Sama kan? Okey, permintaan pada harga RM3, permintaan 100 unit dan penawaran pun 100 unit. So yang kedua tu benar. Okey, kita nak tengok juga betul ke 3 dengan 4 tu salah, sebab kita kena pastikan bahawa kita adalah 100% benar. Betul. Okey, kita tengok yang ketiga, kenapa dia salah? Berlaku lebihan penawaran sebanyak 100 biji. Salah sebab kat sini tak ada apa-apa lebih ya. Kat sini, dan 4 pun salah, lebihan permintaan kat bawah ni. Yang 3 tu lebihan penawaran tu adalah dekat atas tu. Jadi 3 dan 4 adalah salah. So jawapan yang betul adalah A, 1 dan 2. Alright, next. Cikgu gunakan rajah yang sama, tukar-tukar soalan je. Okey, apakah yang berlaku pada harga RM4? Okey, ni sekarang dekat RM4. Kalau RM3 berlaku keseimbangan pasaran. RM4 sudah berlaku ketidakseimbangan pasaran. Okey, kita tengok apa yang pilihan jawapan yang kita ada. A, berlaku keseimbangan pasaran. Salah, sebab tu sudah berlaku ketidakseimbangan pasaran. B, berlaku lebihan permintaan. Atas ni memang lebihan tapi bukan permintaan. Ini adalah lebihan penawaran. So salah. Ketiga, berlaku lebihan penawaran. Okey, lebihan penawaran sudah betul. Tengok yang belakang, sebanyak 50 biji. Betul ke? Penawaran 150, permintaan 50, lebihan penawaran 100 ya, bukan 50. So kena baca betul-betul, hati-hati. Okey, so C pun salah. D, berlaku lebihan penawaran. Ya, betul. 100 biji, betul. Okey, 150 tolak 50, 100 biji lebihan penawaran. So maka jawapan yang betul adalah D. Apakah yang berlaku pada harga RM2? Okey, apa berlaku pada RM2? Okey, pertama, penawaran melebihi permintaan. Ini salah sebab RM2 yang terlebih ialah permintaan, bukan penawaran. Kedua, harga cenderung turun. Salah juga sebab itu ke atas. Sekarang RM2 dekat bawah. Yang ketiga, permintaan melebihi penawaran. Betul? Kan? So 3 tu adalah betul sebab memang permintaan terlebih itu 150, penawaran hanya 50. So 3 adalah benar. Dan 4, harga cenderung naik. Betul sebab bila kat bawah ni harga cenderung naik ke E. Kalau kat atas harga cenderung turun ke E. Sekarang ni kat bawah. So harga cenderung turun, harga cenderung naik ke E. So nombor 4 pun betul. So jawapannya adalah 3 dan 4. Okey, itu saja untuk video kali ini, penerangan tentang keseimbangan
pasaran. So teacher harap penerangan teacher video ini banyak membantu anda untuk memahami tentang apa itu keseimbangan pasaran. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Stay tune. Jangan lupa tekan subscribe jika anda belum subscribe lagi channel teacher, dan jangan lupa tekan loceng supaya anda dapat notifikasi apabila teacher on air kelas live ekonomi ataupun teacher mengeluarkan video-video ekonomi yang terbaru. Ini yang terbaik untuk anda daripada Akademi YouTuber. Terima kasih.